Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillahi wa ba'd. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan surau, ashabul fadilah, para imam, para muazzin, pimpinan-pimpinan masyarakat, seterusnya hadirin dan hadirat sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi meneruskan majlis pengajian bulanan kita menggunakan kitab Hadis 40 karangan Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita pada malam ini, hadirin dan hadirat, berada pada perbahasan hadis yang ke-39 daripada jumlah keseluruhan 42 hadis yang terdapat di dalam kitab kita ini. Kita berada pada perbahasan hadis yang ke-39. Seperti kelaziman kita, saya akan bacakan terlebih dahulu teks hadis kita ini. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaza li an ummatil khata' wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Hadisun hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Yang bawa maksud daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan kita tahu Ibn Abbas ni adalah anak lelaki kepada Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib. Namanya Abdullah tapi disebut sebagai Ibn Abbas kerana masyarakat Arab ini memang pada zaman itu budayanya begitu. Mereka akan ditenggelamkan nama mereka yang sebenar, tetapi disebut dia ni anak lelaki siapa, ataupun dia ni bapa siapa. Kebiasaannya begitu. Macam kita katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tak panggil Nabi dengan nama, tetapi seperti riwayat daripada Ammar ibn Yasir, para sahabat memanggil Nabi dengan Abul Qasim, ayah kepada Al-Qasim. Begitu juga dengan Ibnu Abbas. Ibn Abbas ini namanya adalah Abdullah, tetapi tidak dikenali sebagai, orang tak panggil Abdullah. Kenapa? Kerana pada waktu itu, dalam masa yang sama, ramai sahabat lain namanya Abdullah juga. Kita ada Abdullah bin Amr bin Al-As, kita ada Abdullah bin Mas'ud, kita ada Abdullah ibn Abbas, kita ada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Jadi banyak. Jadi kalau nak panggil kawan ni Abdullah, jadi dia keliru. Maka kita katakan kawan ni Ibnu Umar, dia ni anak lelaki Umar. Ini pula anak kepada Al-Abbas, maka dia Ibnu Abbas. Ini pula adalah anak kepada Mas'ud, dia Ibn Mas'ud. Itu. Tapi kita tahulah bila disebut Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, maka dia dan bapanya adalah keduanya dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas Ibnu Abdul Muttalib ni bapa saudara Nabi. Macam Nabi ni kan nama dia adalah Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Abdul Muttalib. Sahabat yang meriwayatkan hadis kita ini pula namanya Abdullah Ibnu Abbas Ibnu Abdul Muttalib.
datuk mereka sama, ayah mereka adik-beradik, dan mereka ini adalah sepupu. Cuma beza antara Ibn Abbas ni dengan Nabi jauh. Ketika Nabi sedah ataupun telah berusia tua, Ibnu Abbas ni masih kecil lagi. Kecil sangat. Sehingga pangkat macam anak Nabi lah dari sudut usia dan umur. Sebab itu ketika Ibnu Abbas ni masih kecil, Nabi doakan dia dengan satu doa yang kita selalu baca itu. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, kau fahamkan budak ni dalam agamanya dan kau ajarkanlah kepadanya ilmu ta'wilul Quran. Ilmu ta'wilul Quran adalah ilmu tafsir Quran. Jadi sebab itu kita pun boleh juga, mana-mana ustaz, orang-orang soleh, kalau ada dibawakan kepadanya budak kecil, boleh doa dengan doa tersebut. Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, kau fahamkanlah budak ni dalam agama. Wa 'allimhu ta'wil. Kau ajarkanlah dia ilmu tafsir Al-Quran. Sebab itu memang Ibn Abbas sangat-sangat alim berkenaan dengan tafsir Al-Quran. Bahkan disebut bahawasanya Ibn Abbas ini banyak riwayat-riwayat tafsirnya yang tersendiri daripada beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Beliau meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda bersabda, sesungguhnya Allah melepaskan buat aku ini, kata Nabi, ke atas umatku 3 perkara. Yang pertamanya al-khata', benda yang kita buat dalam keadaan salah ataupun silap. Keduanya an-nisyan, lupa. Dan yang ketiganya wa mastukrihu alaih, sesuatu yang dipaksa kita melakukannya. Jadi seseorang yang buat sesuatu perbuatan atau mengucapkan sesuatu ucapan dalam keadaan dia salah atau silap, dalam keadaan dia lupa, dalam keadaan dia paksa, maka Allah beri kemaafan kepadanya. Kerana dia tak lakukan semua itu dalam keadaan ikhtiar dia sendiri. Tidak. Contoh kalau dia tersilap. Kalau dia tersilap ni, kita ambil contoh. Allah tak kira. Tetapi yang Allah kira adalah contohnya benda yang lebih penting daripada itu. Hatta contoh yang saya boleh berikan, banyak. Antaranya, kalaulah kita nak salat isyak sebentar nanti, kita lafaz niat, usalli fardal maghrib 3 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Semayang ni semayang isyak. Salat isyak. Tapi kita lafaz niat semayang maghrib. Dalam hati kita ni memang niat isyak lah. Sebab tadi kita dah semayang maghrib. Memang kita semua dah tahu ni semayang isyak, waktu isyak. Maka yang Allah kira ni yang dalam hati ke yang lidah ni tadi? Yang Allah kira yang dalam hati. Ucapan lidah kita yang silap ni tadi, Allah tak ambil langsung. Itu yang kita kata kalau benda itu tersilap, salah dan seumpamanya, maka kita kata diberikan kemaafan. Dalam arti kata tak dihitung sebagai dosa di sisi Allah. Benda yang buat dalam keadaan kita ini silap. Khata'. Kemudian khata' ni maksudnya tak sengaja. Sesuatu yang kita buat dalam keadaan tidak sengaja. Keduanya dalam keadaan kita ini lupa. Wan nisyan. Nisyan ni lupa. Sama juga kalau kita buat suatu perkara dalam keadaan kita ini terlupa, maka kita tak dinilai atau dihukum terhadap perkara tersebut. Kita ambil contoh yang mudah. Oleh kerana kita ini insya-Allah akan memasuki bulan Ramadan dalam lebih kurang 4 hari sahaja lagi. Maka kita katakan waktu Ramadan ni, siang hari ni orang boleh terlupa. Dia terlupa apa? Terlupa makan, terlupa minum. Dan harapnya benar-benar lupalah. Jadi kita kata kalaulah di siang hari Ramadan tu, contoh hari pertama Ramadan, ada orang dia lupa yang dia tu puasa. Padahal pagi tadi dah bangun sahur, malam tadi dah salat tarawih, contoh.
Tapi dia siang hari itu dia lupa. Pukul 10 pagi tiba-tiba makan roti canai. Tak tahu mana ada datang roti canai. Kebetulan ada atas meja tu. Dia makan roti canai. Maka dia makan dalam keadaan terlupa. Habis roti canai satu keping. Kemudian dah habis roti canai itu satu keping dia makan. Baru dia teringat, Allah, aku ni puasa. Sah tak puasa dia tuan-tuan? Dia makan roti canai ni satu keping habis. Satu keping habis roti canai dia makan. Sah tak puasa dia? Kita kata puasanya sah. Puasanya sah. Kerana apa sah? Kerana dia makan roti canai itu dalam keadaan terlupa. Kita ni nak faham satu kaedah. Benda batal puasa ni, hadirin hadirat. Dia bukan isu banyak atau sedikit. Dia tak ada isu. Banyak ke sikit tu bukan isu. Yang isunya apa? Sengaja ke tak sengaja? Itu. Jadi kalau seseorang ketika dia berpuasa, dia makan di siang hari dengan kuantiti yang begitu banyak, boleh jadi satu periuk nasi habis. Tapi dia terlupa. Maka puasa dia sah ke tidak? Puasanya sah. Dalam mazhab Syafi'i, dia tak ambil kira banyak ke sikit yang dimakan. Tapi poin dia, kata kuncinya adalah dia ni sengaja ke tak sengaja. Kalau dia tak sengaja, banyak ke sikit ke, tak batal puasa. Tapi kalau dia sengaja minum air satu hirup sahaja pun, sikit sangat kuantiti air, sengaja, batal tak puasa? Kita kata batal. Apatah lagi banyak. Jadi ini yang kita katakan, orang yang buat benda lupa, dalam keadaan lupa ni dia dimaafkan. Berdasarkan hadis kita ini, al-khata' wan nisyan. Dan ada hadis lain yang spesifik berkenaan dengan puasa adalah hadis Nabi SAW. Man akala nasiyan aw syariba wa huwa sha'im falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah, kata Nabi. Sesiapa yang makan dalam keadaan terlupa ataupun dia minum dalam keadaan terlupa ketika dia itu sedang berpuasa, kata Nabi, falyutimma shaumahu, hendaklah dia menyempurnakan baki puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqah, sesungguhnya sebentar itu tadi yang memberi makan dan minum kepadanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia teruskan puasa. Tapi in case kalau ada orang dia dah makan satu pinggan nasi ataupun satu keping roti canai, dalam keadaan terlupa, tiba-tiba dia rasa dahaga. Alah-alah minumlah, dia kata. Pak dia minum ni dia sedar, maka batal puasa dia. Kerana waktu itu dia dalam keadaan sedar. Baik. Dan yang ketiganya, wa mastukrihu alaih, sesuatu perbuatan yang kita lakukan dalam keadaan dipaksa. Orang yang dipaksa untuk berbuka puasa di siang hari Ramadan dan dia buat kerana khawatir atau takut orang yang memaksa itu boleh menyakiti atau memudaratkan dia. Lebih-lebih lagi nampak betul di tangan orang tu ada pisau, ada benda tajam, ada senjata. Dia kata, awak buka puasa, kalau awak tak buka puasa, saya pukul awak sehabis-habisnya. Maka dia pun buka dalam keadaan sengaja ke dipaksa? Dipaksa. Maka sebenarnya betul dia makan, tetapi Allah maafkan perbuatan itu. Maknanya tak dinilai dosa sengaja berbuka puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang kata wajib qada tak kalau keadaan begitu? Sebenarnya wajib juga. Sebab hakikatnya dia tak puasa pada hari itu meski disebabkan dia itu dipaksa. Tetapi yang Allah beri kemaafan ni maksudnya perbuatan dia buka puasa tu tak berdosa lah. Macam orang lain yang geng plastik hitam tu berdosa. Maknanya pukul 10 pagi dia pergi belakang pintu restoran mamak mana apa semua, maka dia ambil. Yang tu baru berdosa dan wajib qada. Dan sebenarnya dalam mazhab Syafi'i wajib imsak. Orang yang buka puasa dengan sengaja ni wajib dia menahan diri daripada segala perkara yang batalkan puasa, itu sebagai hukuman ke atas dirinya sehinggalah waktu maghrib. Dan dia wajib qada. Perbuatan itu haram jika kita ini berbuka puasa dengan sengaja. Jadi 3 perkara ini Allah beri kemaafan. Yang pertamanya, hadirin dan hadirat, dalam keadaan kita ini tersilap. Keduanya, kita lupa. Ketiganya, kita dipaksa melakukan sesuatu perbuatan.
Kemudian kita pergi kepada hadis yang berikutnya, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Adalah hadis yang ke-40 daripada kitab ini, yang disebutkan di sini, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibaya faqal kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa' wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika, rawahu al-Bukhari. Terjemahannya, daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Ini yang kita sebut sebentar tadi. Tadi yang hadis yang ke-39 tu daripada Ibnu Abbas, namanya apa? Abdullah. Yang ni Ibn Umar, namanya juga sama, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kerana kedua-duanya adalah sahabat Nabi. Abdullah ni sahabat Nabi, pak dia Umar pun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kakak dia Hafsah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ni dalam masa yang sama ada ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pegang bahu aku, dia kata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Rasulullah pegang aku punya bahu. Dan itu kita nak nampak yang Nabi kita ini sebenarnya adalah seorang Nabi yang mesra, seorang individu yang mesra. Dalam masa yang sama dia bermajlis bersama sahabat-sahabat dia. Dalam masa yang sama dia pegang bahu kawan dia. Dan pangkat sebenarnya Ibn Umar ni pun pangkat lebih muda, jauh lebih muda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ciri-ciri manusiawi Nabi. Ciri-ciri manusiawi Nabi. Sebab itu kalau kita ni pun, yang katalah ustaz-ustaz apa semua ni, jangan terlalu eksklusif. Maknanya sampai tak boleh nak bermajlis dengan orang. Awak nak jumpa saya, ada appointment dengan saya dulu. Allah, sibuk benar, kita kata. Beza keadaan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Patut kita ustaz ni kena contoh Nabi kita ini, yang mana baginda ni adalah insan jama'i, yang hidup bermasyarakat. Dia duduk bergaul dengan orang, duduk pegang orang itu, pegang orang ini. Cuma time musim Covid ni jangan banyak pegang orang sangat. Takut juga kan. Tetapi secara umum kita kata tidak menjadi isu kalau kita kata keadaan dah kembali normal untuk kita ini beramah mesra, berpelukan, berjabat tangan antara satu sama lain. Ini adalah sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Nabi pegang bahu orang tu, bukan Nabi kosong aja tak. Nabi pegang tu tujuannya adalah untuk menarik perhatian. Macam kita lah, kalau tiba ada orang pegang tangan kita, mestilah kita akan tertanya apa benda dia nak cakap dengan aku. Takkan tiba-tiba pegang tangan. Jadi itu pun antara uslub Nabi dalam nak mengajarkan sesuatu yang penting. Jadi bila tiba-tiba orang tu pegang kita, maka mesti kita akan lebih cakna, kita akan lebih tertarik. Kenapa dia pegang saya? Lalu Nabi pun kata kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabilin. Jadilah kamu ni di dunia seperti orang asing. Ka'annaka gharib aw 'abiru sabil, atau orang yang melalui sebuah jalan. Maknanya jadilah kita ini di dunia ini seperti orang musafir. Jadikan diri kita ini sebagai orang yang dalam keadaan musafir, contohnya. Jadi hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, apa maksud jadikan diri kita ini di dunia sebagai seorang yang gharib, seorang asing? Asing ini maksudnya kita ni tak berada di tempat kita. Jangan jadikan dunia ni macam ni lah segala-galanya hidup kita, tempat asal-usul kita. Tak, jangan jadikan itu. Anggap ni semuanya orang asing. Kita tak kenal sangat, tak rapat sangat. Bukan tempat kita yang asal pun sebenarnya. Itulah yang kita nak maksudkan sebenarnya, hadirin dan hadirat. Sebab kalau kita dapat melihat kepada sebuah hadis yang lain, ataupun dalam hadis yang sama juga daripada Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma ini, dunia ini sebenarnya adalah tempat persinggahan. Dia bukan tempat menetap. Dia adalah tempat persinggahan.
Dulu kita tak duduk sini. Kemudian Allah lahirkan kita menerusi perut ibu kita. Kemudian kita pun membesar, makan, minum, kerja, berkahwin, berkeluarga, sekian dan sekian, kemudian mati. Ni bukan tempat duduk, tempat selama-lamanya kita. Ni tempat persinggahan. Jadi orang yang berada di tempat persinggahan ni macam tuan-tuan pergi singgah R&R. Adakah tuan-tuan duduk di R&R tu, tuan-tuan buka baju macam rumah sendiri, tuan-tuan tidur dalam R&R tu, ataupun masak di R&R tu? Mana kedai, ada kedai-kedai di R&R, tuan-tuan pergi masak di dapur dia. Adakah tuan-tuan buat begitu? Tak. Sebab kenapa kita tak buat gitu? Sebab ni bukan rumah aku. Ni bukan tempat kita. Tapi ni tempat kita singgah je. Pasal apa nak singgah? Boleh jadi singgah R&R nak pergi masuk tandas dia je, sekejap je. Boleh jadi singgah R&R nak masuk bilik air dia. Atau bilik air tu tandas lah. Maksud saya nak masuk surau dia. Nak semayang kejap, singgah apa semua. Boleh jadi singgah R&R nak makan kejap je. Macam itulah patutnya kehidupan kita kat dunia ni. Bukan kita nak cari segala-galanya, itu, ini. Banyak benda tak cukup. Memang banyak benda tak cukup. Kalau kita ni hadirin dan hadirat, macam saya katalah, kita belilah rumah macam mana sekalipun. Nanti dah beli rumah besar, almari pula tak cukup. Almari dah cukup, nanti benda lain pula tak cukup. Dia akan jadi macam sebab kita dah jadikan tu sebagai tempat kita ni segala-galanya. Tapi jangan kita lupa yang ni adalah tempat asing bagi kita. Saya tanya tuan-tuan, asal kita ini, bangsa kita ini, asalnya di mana? Macam mana? Jawapan yang tepat daripada Haji. Asal kita daripada syurga Allah Ta'ala. Tok kita, iaitu Nabi Allah Adam AS dengan isterinya Hawa. Mereka ini berdua-dua asalnya daripada syurga Allah. Maknanya destinasi kampung kita ni adalah syurga kalau ikutkan. Tuan-tuan cuba tengok, kalau orang Malaysia ni, dua orang bertemu di UK, United Kingdom, bukan Ulu Kelang ni, di UK, maknanya United Kingdom. Bila mereka bertemu, mula-mula cakap normal. Boleh jadi orang Melayu kat sana cakap orang putih, "Hi, how are you?" Dia kata, "Where are you come from?" Contoh. "Apa khabar? Mana datang?" Tu dia bagi tahu lah, "Saya ni asal daripada Perak." Dia kata Perak. Dia kata, "Atta." Mulalah Atta. Kita kata, "Apa pula Atta?" Rupanya dia pun orang Perak juga. Jadi teman, Mika, Koma, semua keluar dia seorang Perak, dia kata. Jadi bila dah jadi begitu, dia dah jadi dekat dah balik. Sebab apa? Sebab tempat asal kita semua sama. Maknanya tempat asal mereka berdua tu samalah. Duduk mana? Kampung Gajah. Lagi pekat Perak dia. Duduk Kampung Gajah, orang ni duduk botol, kawan ni botol kanan, kawan ni botol kiri. Jadi kita kata dia makin dekat. Sebab apa? Dia dah kembali balik ke tempat asal dia. Sama juga macam kita, kalau kita mengaku tempat kita asal daripada syurga. Tuan-tuan tengok ciri-ciri ahli syurga dalam Quran. Patutnya kita nak jadi ciri-ciri macam tu juga. Kita nak kembali dan mencontohi tempat-tempat asal kita. Jadi kampung kita ni syurga. Yang ni dunia ni apa tak ada nilai pun. Besar nyamuk pun tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala pada nak banding dengan akhirat kelak. Jadi sebab itu Nabi kita bagi satu pesan yang berharga sungguh. Dia kata, "Kun fid dunya ka'annaka gharib." Beradalah kamu di dunia ni macam kamu ni orang asing, kata Nabi. Au abiru sabil, atau kamu ni orang musafir. Orang musafir ni kita bukan nak duduk menetap tempat tu lama-lama. Kalau tuan-tuan musafir balik kampung bersemua kan, tuan-tuan pasti tak selesa nak duduk rumah orang lama-lama, rasa tak sabar nak balik. Asal setiap kali balik rumahnya home sweet home, home sweet home. Maknanya itulah yang kita cakap. Sebab suka benar kita kalau pergi rumah orang jauh, rumah sepupu kita ke, atau rumah mak mentua, rumah mak sendiri pun, kita rasa Allah tak selesa, kita rasa tak seronok sangat, kita rasa nak cepat balik. Sebab kita akhir sekali kita akan natijahnya, mana nak balik rumah, nak balik rumah, nak balik rumah. Hatta pergilah cuti mana-mana pun, tuan-tuan merasa, rumahku best lagi kot. Padahal cuti tu tempat hebat dah. Kita bayar mahal lagi pula untuk bercuti contoh. Sebab apa? Sebab kita rasa tempat tu bukan tempat kita. Kita hanya pergi duduk kejap, macam pergi tuan-tuan pergi Langkawi ke, pergi Pangkor ke, pergi ke nama tempat contoh. Semua tu tuan-tuan pergi sekejap tu, tuan-tuan akan rasa, seronok-seronok sekejap je. Sebab kita nanti nak balik rumah dah. Macam tu patut kita umpamakan dunia ni dengan akhirat kita ni. Jadi itu yang disebutkan oleh Nabi kita SAW. Kemudian penulis kitab kita ini, Al-Imam Nawawi, beliau ada tambah satu lagi. Tambah satu lagi kata-kata daripada Ibn Umar. Ni bukan hadis Nabi. Ni kata-kata daripada Ibn Umar, iaitu perawi hadis kita. Dia kata pula, "Iza amsaita fala tantaziris sabah." Kalau kamu ada waktu petang, jangan kamu tunggu waktu pagi.
Wa iza asbahta fala tantaziril masa, dan apabila kamu berada pada waktu pagi, jangan tunggu waktu petang. Wa khus min sihatika limaradika, manfaatkan waktu sihat kamu untuk waktu sakit. Wa min hayatika limautika, manfaatkan waktu hidup kamu untuk mati kamu. Ini semua pesanan-pesanan emas tuan-tuan, berharga dan bernilai kalau kita benar-benar hayati dan manfaatkan dalam kehidupan seharian. Iaitu kata Umar ni, iza amsaita fala tantaziris sabah. Kita kalau ada waktu petang, buatlah kerja waktu petang. Kenapa nak tunggu subuh esoklah aku buat? Nampak? Bila dah ada waktu pagi pula, kenapa nak tunggu waktu petang baru nak baca Quran? Bacalah Quran waktu pagi. Maknanya apabila kita berada pada waktu itu, manfaatkan waktu itu, bukan bertangguh waktu lain. Itu maksud dia. Jadi kalau kita ni Allah panjangkan umur kita waktu malam seumpama ini, tak perlu tunggu esok pagi baru kita nak sedekah. Tak perlu nak tunggu waktu pagi baru kita ini nak baca Quran atau waktu. Tak, sekarang baca. Kalau ada kelapangan, sekarang zikir, doa, sedekah, baca Quran. Sekarang ini. Sebab sekarang ini kita masih hidup tu confirm. Tapi pagi esok belum tentu. Itu yang kata jangan tunggu-tunggu tangguh tu. Sehingga ulama-ulama lain mengatakan bahawasanya at-taswif min akbari junudi iblis. Perkataan duk tangguh nantilah itu adalah antara tentera iblis yang paling besar sekali. Kita duk bertangguh buat baik. Saya buat baik je bertangguh, saya buat baik je tangguh. Tapi kalau saya nak order makanan kat restoran tu nak cepat. Marah pula orang tu. Kalau 10 minit je pelayan waiter tu lambat hantar makanan, punya kita marah orang tu. Sebab bab makan kita nak cepat. Tuan-tuan buat kereta nak cepat ke nak lambat? Saya tak tahulah. Saya rasa mungkin ramai orang dia nak cepat, nak kejar itu, kejar ini, kejar. Saya lagi nak cepat, nak kejar kuliah. Tetapi maksudnya kadang kita pun dia nak cepat. Tapi kalau nak pergi semayang, tak apalah, waktu panjang lagi, nampak. Kalau nak buat benda baik, tak apalah, esok pun kau boleh sedekah. Esok pun boleh bagi buat kebaikan, contoh duk tangguh. Tapi itulah kita ni kadang-kadang hipokrit. Saya lah. Jadi kadang nak bezakan kita ini dengan salafus salih, ulama-ulama kita yang terdahulu. Dan kata Ibnu Umar ni lagi, manfaatkan masa sihat tu untuk sakit. Apa maksud manfaatkan masa sihat untuk sakit? Maknanya time kita sihat ni lah waktu nak beramal. Time sakit ni banyak benda kita tak boleh buat, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan sakit nak puasa, Allah beratnya. Dan tuan-tuan sakit nak semayang pun letih. Tapi time sehat ni, time boleh kederat masih ada ni, waktu ni lah semayang, waktu ni lah baca Quran. Hatta time kita sakit gigi je pun, tapi nak baca Quran tu berat tak? Sakit gigi, nak baca Quran berat. Tapi time kita tak sakit gigi pun kita tak baca Quran. Tapi maksudnya adalah kita nak tunggu waktu sihat kita tu, gunakan, manfaatkan waktu sihat untuk kita ini bersiap sebelum kita ini menghadapi sakit. Dan terakhir, manfaatkan hidup sebelum kita ini mati. Manfaatkan hidup sebelum kita ini mati. Kerana hidup untuk mati. Bukan, itulah hakikatnya. Orang yang hidup pasti akan mati. Dan mati ni yang lebih berat. Sebab itu kata Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, kalaulah kita ini selamat dalam kubur, apa yang datang selepas kubur lagi mudah daripada apa yang telah kita lalui. Tapi kalau dalam kubur pun kita dah tak selamat, yang datang selepas daripada kubur tu jauh lebih susah dan berat berbanding apa yang kita lalui daripada azab kubur. Wal'iyadzubillah, semoga Allah pelihara kita semua dan semoga Allah masukkan kita ini dalam syurganya subhanahu wa ta'ala. Lama pula gendang. Jadi saya rasa ada lagi. Dia 4 kali kot. Baik. Jadi tuan-tuan, saya nak doa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kita ini beribadat dan beramal soleh dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Ahlan wa sahlan, semoga tuan-tuan selamat menyambut bulan Ramadan al-Mubarak, menyambutnya dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Di siang hari kita berpuasa dengan sebaiknya dan di malam hari kita berqiyamul lail, salat tarawih, membaca Quran, melakukan kebaikan, memberi makan dan seumpamanya. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.